marilah sama-sama kita membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. Okey, baik. Jadi hadirin sekalian, jadi suka untuk saya ingatkan untuk kita sama-sama isi borang kehadiran yang disediakan di ruangan chat ni. Pakai isilah yang mungkin ada pelajar yang bukan UM ataupun sebagainya lah. Boleh isi juga, tak apa, isi saja borang kehadiran ni untuk simpanan AJK. Dan untuk makluman hadirin, karya yang akan dikupaskan ialah Student Union Generasi Baharu Gerakan Mahasiswa. InsyaAllah sesi diskusi kemudiannya akan berlangsung pada sejurus tamat pembentangan. Jadi pembentang akan membentangkanlah karya tersebut. Kemudiannya sesi diskusi akan bermula sejurus selesai pembentangan. Baik, jadi semasa sesi diskusi peserta bolehlah ajukan sebarang pertanyaan, persoalan atau mungkin nak berbincang dengan pembentang kita, insya-Allah. Jadi okey, baik. Sedikit pengenalan lah. Kita bagi sedikit saja pengenalan. Jadi sebab saya rasa kebanyakan yang hadir pada malam ni pun sudah mengenali lah pembentang kita ni, tak lain tak bukan salah seorang perwakilan mahasiswa di KMUM, Akademi Belajar Islam. Jadi insyaAllah kod membaca beliau adalah membaca ialah kewajipan, bukan hobi. Masya Allah. Kemudian genre buku yang digemari berkenaan falsafah, psikologi dan juga reka grafik. Seterusnya yang terakhir, tokoh idola beliau dalam bidang penulisan ialah Hamka. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan majlis kepada pembentang kita, Saudari Afiqah. Dipersilakan, insya-Allah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baiklah. Untuk malam ni, rasa saya tak perlu perkenalkan diri dah pun. Aku Sarah dah terangkan dan terima kasih kepada pihak penganjur Wasif Fiqh Usul daripada subjek jalinan masyarakat hari tu kan, kemudian diteruskan buat untuk diskusi buku. Jadi terima kasih jemput saya untuk diskusi buku pada malam ini. Okey, dan terima kasih juga kepada semua hadirin dan hadirat. Kebanyakannya saya kenal lah nama-nama kat sini kan. Ada saya jemput daripada barisan sekretariat KMUM. Nanti korang boleh catat lepas tu masuk dalam grup apa yang didapat malam ni. Lepas tu juga ada nampak rakan-rakan sebatch saya, ada juga ustazah daripada sekolah lama, sekolah dulu. Lepas tu ada rakan-rakan daripada sekolah lama pun ada, yang terima kasih join untuk diskusi buku pada malam ni. Terima kasih. Okey, baiklah, untuk malam ni diskusi buku kita adalah bertajuk Student Union, iaitu Generasi Baharu Gerakan Mahasiswa. Okey, sekejap ya, bagi saya masa untuk present. By the way semua, apa khabar? Sihat? Waktu-waktu cuti macam ni buat apa? Alhamdulillah, sihat. Lagi? Cuti apa, bekerja ke? Ada yang bekerja, ada yang apa, cuti-cuti ni masa lapang tengok movie, pergi belajar. Alhamdulillah, sihat, ceria luar biasa. Alhamdulillah. Okey, sekejap ya, sekejap bagi masa. Okey. So semua, semoga cepat sembuh, makan ubat. Tak tambah Foodpanda lah, tak reti bawa motor. Okey, sekejap. Nampak ke saya present? Ke tak ada? Okey, nampak dah. Okey. So untuk pembentangan malam ni kita santai je lah malam-malam kan. Lepas tu tajuk pun mungkin untuk setengah orang ada yang baru tahu, baru dengar lah pasal student union ni apa, dan ada yang mungkin memang dah apa orang kata dah pakar lah. Jadi untuk perkongsian malam ni pada asalnya lah kenapa saya pilih buku Student Union Generasi Baru Gerakan Mahasiswa ni, sebab kita orang kata kita macam masih berada di ambang-ambang, kira baru habis pada PRK yang lepas lah kan.
Pada saya nampak ada kekurangan di sini ialah mana untuk pada tahun 1 lah terutamanya, dan mungkin ada juga rakan-rakan sebaik saya ke ataupun mungkin ada sini-sini atas ke mungkin tak tahu lebih lah sebenarnya berkenaan dengan student union. Jadi pada malam ni saya akan terangkan tapi mungkin secara umum je lah, sebab kalau kita tengokkan kepada buku ni, kalau kita nak terang daripada kulit ke kulit mungkin ambil masa jugalah, sebab buku ni dia bukan hanya sekadar apa ya, dia banyak lah, banyak fakta, banyak ada falsafah di sebalik student union dan sebagainya. So kalau kita nak terangkan, maksudnya daripada kulit depan sampai ke belakang ni ambil masa lah, kalau sejam tu memang tak cukup. Atau mungkin saya akan cubalah terangkan sepadat dan seringkas yang mungkin lah. InsyaAllah kalau apa-apa yang tak faham atau mungkin ada nak bertanya, time-time waktu macam ni saya tengah present pun boleh komen. Boleh komen. So saya berinteraksi 2 hal je lah, tak nak kita cakap dalam masa sejam ni saya seorang je cakap kan. So macam nanti ngantuk pula kan. Okay, so untuk slide pertama. Okay, kalau nampak kat situ saya sediakanlah cover, gambar cover untuk buku ni. Iaitu, okay, kalau nampak lah buku kat depannya. So ni ialah Student Union Gerakan Generasi Baharu Gerakan Mahasiswa. Penulis dia ditulis oleh Zulkifli Hasan. Boleh tengok kat slide, Muhammad Amin Mubarak, Wan Harith Iskandar, Wan Roslan dan Idayu Mumtaz Iskandar. So sebenarnya buku yang ditulis, penulis kepada buku ni ialah terdiri daripada pensyarah dan juga mahasiswa di UIA. So sebenarnya buku ni dia lebih kepada setting dia kat UIA lah. Maksudnya student union yang diceritakan ataupun kesatuan mahasiswa yang diceritakan banyak dalam buku ni ialah lebih kepada setting dia dekat UIA. Jadi kalau kita dekat UM ni kita kekurangan apa ya, orang yang merekodkan sejarah kesatuan mahasiswa lah. Tapi ada sebenarnya buku yang terangkan secara ringkas jugalah berkenaan kesatuan mahasiswa di UM. Antaranya kalau tak silap saya Mahasiswa Dilarang Bersatu, ditulis oleh Farhan Amran. So itu pun mungkin boleh cari-carilah kalau nak baca sebagainya kan. Tapi kenapa saya pilih buku ni walaupun setting dia dekat UIA, sebab pada saya dia punya macam mana, pendekatan atau penulisan yang diketengahkan dalam buku ni, dia lebih kepada pengenalan kepada student union pada era generasi baru, iaitu pada tahun 2019 lah. Kita kesatuan mahasiswa di Malaysia ni baru sahajalah ditubuhkan pada tahun 2019. Maksudnya ini untuk generasi baru. Tapi kalau ikutkan sejarah kepada student union ataupun kesatuan mahasiswa tu sendiri, kita dah pun bertapak lama dah pada tahun 1960-an lagi. Jadi sejarah dia panjang, sejarah tentang kesatuan mahasiswa ni ataupun student union ni panjang. Dan kalau rasa menarik untuk dibaca ataupun untuk di research lagi, boleh banyak sangat bahan bacaan yang boleh untuk dibaca lah. Okay, saya share. Kalau nak tahu sejarah berkenaan gerakan mahasiswa lah, boleh baca buku Apa Lagi Mahasiswa Mahu, ditulis oleh Muhammad Fauzi Fazil. Ni antara cadangan recommend buku-buku berkenaan dengan gerakan mahasiswa. So ni dia agak detail dan ada sejarah dia agak detail lah, maksudnya daripada 1960-an sampailah ke tahun 2000 lebih. So kalau nak maksudnya kau nak baca, nak mendalami sejarah satu-satu daripada setiap tahun 1960-an tu sampai ke tahun 2000 lebih, boleh dapatkan buku ni. Okay, so promote pula lah. Okay, so kita tengok kulit dulu lah. Tengok kepada cover student union ni. Okay, saya tertariklah dekat tulisan yang atas sekali tu, dia punya quotes tu kan. Wujudan kesatuan pelajar memerlukan kepada perubahan holistik dalam ekosistem institusi pengajian tinggi dan juga revolusi minda siswa, para pensyarah dan pentadbir universiti. Okey, kalau kita tengokkan kepada student union ataupun kesatuan mahasiswa ni ialah organisasi yang tertinggi lah di sebuah kampus. Maksudnya dalam badan persatuan ataupun kelab yang ada di sebuah kampus, kesatuan mahasiswa adalah paling tertinggi. Tapi kesatuan mahasiswa ni tak diamalkan lagi lah, ataupun tak dipraktikalkan di kebanyakan IPTA. Besarkan slide. Okay. Sekejap ya. Okay. Macam saya kata tadi,
Kesatuan Mahasiswa ataupun Student Union ni tak dipraktikkan secara meluas di kebanyakan IPTA dan IPTS. Setakat yang saya, kita tekan share. Sekejap. Maaf. Okay. So, dia hanya dipraktikkan hanya beberapa IPTA je lah. Contohnya macam di UM, di UIA dan UKM setahu saya. Jadi sebenarnya sebab Kesatuan Mahasiswa ni masih barulah dia, kalau ikutkan kepada sejarah panjang dalam gerakan mahasiswa tu sendiri, kita mengalami beberapa zaman gelap untuk gerakan mahasiswa lah selepas adanya AUKU, iaitu Akta Universiti dan College Universiti yang mengekang pergerakan gerakan mahasiswa. So disebabkan itu buku ni ditulis balik, dia cerita balik sebenarnya macam mana Kesatuan Mahasiswa tu ditubuhkan balik dan cerita perjalanan macam mana Kesatuan Mahasiswa tu ditubuhkan. So okay, inilah untuk cover. Kalau nak beli buku ni, saya beli dalam harga RM35. So kalau boleh dapatkan di Ilham Books untuk untuk beli dan untuk baca. Okay, berkenaan Student Union generasi baharu gerakan mahasiswa. Okay, untuk tajuk Student Union ni saya bahagikan kepada dua lah, saya pecahkan kepada dua untuk kita faham sebenarnya buku ni nak cerita pasal apa lah kan. Pertama, Student Union. Kedua, generasi baru gerakan mahasiswa. Okay, kita faham dulu apa sebenarnya Student Union ni. Okay, Student Union ni saya dalam bahasa Melayu kan je lah, Kesatuan Mahasiswa. Biasa dengar Kesatuan Mahasiswa kan. Okay, untuk Kesatuan Mahasiswa ni macam saya kata tadi, dia punya episod dia panjang. Start daripada tahun 1960-an dan sehinggalah ke kini. Kira sekarang ada kan untuk tahun 2021. So untuk tahun saya bahagikan dia punya jalur sejarah ni, saya bagi kepada dua lah, iaitu pada tahun sebelum AUKU, iaitu Akta Universiti dan College Universiti, dan semasa AUKU. Sebab kita sekarang ni masih berada dalam akta tu masih wujud lah. Cuma sekarang ni ada usaha-usaha yang digencarkan oleh KMUM sendiri untuk memansuhkan AUKU ni supaya kita boleh bergerak dengan lebih luas, dan banyak lagi lah sebenarnya gerakan kita lebih tak terhad kepada akta-akta yang mengekang pergerakan kita tu. Okay, so untuk sebelum AUKU, kalau kita tengok kat situ ada suhu aktivisme kan. Okay, yang merah tu saya analogikan dia sebagai satu fasa yang orang kata waktu tu boiling. Yang mana ketika tu sebenarnya pada waktu tahun 1960-an, tahun 1970-an, Kesatuan Mahasiswa dan gerakan mahasiswa yang lain pada waktu ni dia agak bersifat radikal. Yang mana waktu ni pendekatan mereka lebih kepada pemikiran Marxism yang membela golongan bawah, yang lebih kepada membela rakyat sebagainya. So benda tu kebanyakan pada tahun ni 1960-an, 1970-an ni saya boleh ceritakan sedikit apa peristiwa-peristiwa yang berlaku pada tahun ni. Contohnya adanya demonstrasi menentang konfrontasi yang dilancarkan oleh Indonesia. So waktu ni kita dululah atau nenek kita dulu kan yang join gerakan mahasiswa ni, mereka berdemo untuk menentang konfrontasi yang dilancarkan oleh Indon. Dan antaranya juga pada tahun ni student waktu ni memang kebanyakan forum ataupun wacana, seminar, apa lagi, debat memang sangat giat lah. Waktu ni memang kalau biasa kan, kalau kita sekarang ni buat program ataupun buat seminar ke apa-apa, kita memang hanya buat program gitulah. Tapi pada waktu ni apa-apa sahaja seminar, apa-apa sahaja forum pada waktu ni memang mendapat liputan media sampai berjaya mengubah polisi kerajaan. Maksudnya nak kata betapa berimpak tingginya forum yang dilakukan ataupun debat yang dilakukan pada waktu ni. So kita dulu kat UM memang orang kata speakers corner tu memang ada kat mana-mana lah. Ada je orang nak berpidato dekat sana sini. So dekat UM tu memang kawasan dia banyak kawasan speakers corner pada waktu ni. Dan apa lagi saya boleh cerita, apa lagi peristiwa, contohnya seperti peristiwa bantahan terhadap penayangan drama televisyen bertajuk Oh Awangku Sayang. Okay, so sebenarnya benda ni pun antaranya sebab kenapa mahasiswa menentang ialah kerana adanya unsur-unsur yang menunjukkan kelakuan buruk mahasiswa lah
dia ada isu rogol yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap seorang perempuan tu. Dan antaranya yang lain saya boleh cerita ada protes terhadap usaha pihak berkuasa memartabatkan bahasa kebangsaan. So pada waktu ni kita tengok pada tahun 1960-an kan masih di waktu-waktu selepas merdeka. Jadi pada waktu tu student dia masih ada ada sentimen-sentimen selepas merdeka yang mana pada waktu tu dia punya pembela peranan student lah untuk membela rakyat sangat kuat. Dan isu terhadap penjajahan daripada British tu pun agak orang kata memang kuat menentang lah sebab penjajah datang negara kita kan. So pada waktu tu memang bahasa kebangsaan memang jadi agenda utama mahasiswa pada waktu ni. Sampaikan ada saya tak silap saya lah isu bahasa Inggeris yang digunakan pun dalam apa-apa subjek ataupun tak pastilah tapi ada dalam falsafah pendidikan macam tu pun ditentang oleh mahasiswa disebabkan adanya penggunaan bahasa Inggeris. Berbanding sekarang ni bahasa Inggeris dah jadi orang kata dah normalize lah, dah biasa. Memang kita selalu guna dalam percakapan maupun dalam pendidikan sekarang kita kan. Okay, so pada waktu 1960-an, tahun 70-an ni apa orang kata dia punya pelakon-pelakon dia lah ataupun orang kata yang menerajui gerakan mahasiswa pada waktu ni ialah golongan yang beraliran sosialis. Sebab saya katakan tadi pada waktu ni mereka lebih kepada pergerakan mereka ataupun kebanyakan isu-isu yang diperjuangkan, yang dinaikkan adalah lebih kepada marxism, kepada isu rakyat. So mahasiswa pada waktu ni dia ambil pendekatan memang tidak percaya kepada kerajaan langsung. Jadi memang mereka menganggap pentadbiran ni orang kata apa ya, tak selari dengan apa yang mahasiswa mahukan. Jadi sebab tu pada waktu ni banyak isu-isu radikal, demonstrasi maupun wacana ke macam ni kan yang boleh menggugat polisi kerajaan pada waktu ni. Sampai kan diorang ada buat satu demo juga anti Tunku Abdul Rahman pada waktu tu. Sebab itulah disebabkan isu-isu bahasa, contoh macam isu bahasa tadi. Jadi pada waktu ni gerakan mahasiswa diterajui oleh Kesatuan Mahasiswa Universiti Malaya dan juga ada Kelab Sosialis dan juga Persatuan Bahasa Melayu. Masa ni ke UKM ditubuhkan? UKM ditubuhkan tak silap saya pada tahun 80-an, tak silap saya. Fakta dia saya tak pasti pula, tapi maksudnya selepas pada tahun 70-an ni. Tapi itulah cakap pasal UKM ni, UKM ni pun sebenarnya inisiatif daripada mahasiswa sendiri untuk tubuhkan Universiti Kebangsaan Malaysia tu. Jadi kalau ikutkan sebenarnya mahasiswa sendiri yang menubuhkan jawatan kuasa bertindak untuk kumpulkan dana bagi menubuhkan UKM ni. So antara jasa mahasiswa pada waktu-waktu tahun sebelum 2000-an macam ni ialah mereka maksudnya besar dia orang punya peranan, memainkan peranan yang sangat penting dalam masyarakat sampai mereka boleh tubuhkan universiti, iaitu UKM ni sendiri. Okey, kemudian pada tahun saya cerita pada tahun 1969 lah, pada waktu ni gerakan mahasiswa juga mereka berjaya menembus politik nasional. Sampai pada waktu ni mereka berjaya join PRU lah pada waktu tu. So mahasiswa pada waktu ni diorang menawarkan manifesto mahasiswa kepada rakyat. So kalau kita kan, kalau dulu time PRK kita manifesto kita hanya sekadar di kampus ataupun di fakulti kita lah untuk yang kecil punya kan. Tapi pada waktu ni nak kata kekuatan mahasiswa pada waktu tu sampai boleh join PRU, sampai boleh buat manifesto mahasiswa yang mana manifesto tu untuk rakyat. Jadi pada waktu ni juga sebenarnya diorang boleh buat rapat umum, ada 13 rapat umum dan boleh kumpulkan dalam 10,000 orang dalam masa setiap rapat umum tu untuk mereka bagi tahu apa sebenarnya tentang manifesto mahasiswa. Dan waktu ni rakyat sangat boleh, kira macam student reliable jugalah, rakyat boleh menaruh harapan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan isu-isu, contoh isu ekonomi, isu apa lagi tapi kebanyakan pada waktu ni isu ekonomi lah, melibatkan rakyat-rakyat di luar bandar. So pada waktu ni nak katanya mahasiswa berperanan sebagai jurubicara masyarakat.
Okay, so tapi pada masuk 80-an, kita mahasiswa pada waktu ni dia, kalau tadi kan macam boiling kan, macam demo apa-apa semua boleh efek kerajaan. Tapi pada waktu ni dah kurang sikit lah sebab AUKU ditubuhkan pada tahun 1971. So bila AUKU ni kalau paling famous berkenaan dengan section 8, 9, section 15. So masa section ni dia mengekang pergerakan mahasiswa lah sebab kalau ikutkan tahun sebelum AUKU tu mahasiswa terlibat aktif dalam politik nasional. So gerakan mahasiswa di kampus dan juga gerakan mahasiswa di peringkat nasional bergabung pada waktu tu. Tapi disebabkan ada AUKU menghalang gerakan mahasiswa di kampus untuk bergabung dengan mana-mana gerakan mahasiswa di peringkat nasional. So pada waktu tu kita sebab tak boleh gabung kan, so kekuatan tu dah orang kata dah kurang sikit. Dah low pada waktu ni. Dan kebanyakan mahasiswa pada waktu ni hanya sentuh isu-isu berkenaan dengan politik di kampus sajalah. Contoh pasal isu kolej kediaman. Ada juga isu pasal pemakaian purdah waktu kuliah. Apa lagi ada banyak lah, tapi kira macam isu-isu yang pada tahun 80-an ni dia agak kecil sikit lah berbanding dengan tahun 60-an dan 70-an. Okey, kemudian tahun 90-an tu naik balik sebab pada waktu ni kira macam dah 10 tahun dah macam dah lelap sikit dah macam malah gerakan mahasiswa pada waktu ni mereka bercadang berhasrat untuk naikkan balik lah. Ada lagi isu-isu yang tahun 90-an ni mereka bawa. Contohnya pasal isu Iran sebagainya. So benda tu nanti boleh check balik sebab sejarah tahun 80-an 90-an ni pun agak panjang juga. Dan tahun 2000 itulah dia naik turun. Kemudian pada tahun 2019 Kesatuan Mahasiswa pertama, kiranya selepas daripada AUKU ni, Kesatuan Mahasiswa dah tak berperanan sebagai Kesatuan Mahasiswa pada waktu sebelum AUKU. Kira lepas pada waktu tahun 80-an ni mereka berperanan sebagai Majlis Perwakilan Pelajar yang biasa, yang tidak hanya yang tidak seradikal yang mencadangkan apa-apa isu mencadangkan apa-apa penyelesaian kepada kerajaan maupun di pihak pentadbiran. So pada 80-an 90-an ni mereka dah berperanan sebagai Majlis Perwakilan Pelajar yang banyak menjadi banyak berpihak kepada kerajaan lah, banyak berpihak kepada kerajaan dan pentadbiran. So naik balik pada tahun 2018, 2019 sebenarnya Kesatuan Mahasiswa ni adalah antara manifesto Pakatan Harapan. So disebabkan Pakatan Harapan menang pada PRU yang lepas tu, so Kesatuan Mahasiswa pun ditubuhkan dan yang pertamanya di UIA. So UIA kira pembentukan Kesatuan Mahasiswa yang pertama selepas daripada kegelapan AUKU tu. So start di UIA dan kita seterusnya UM dan juga UKM. So sebenarnya kira barulah, kita sekarang 2021 kan. So 19, 20, 21. Dalam 3 tahun lagi sebenarnya usia Kesatuan Mahasiswa ni. So kita nak mengembalikan kegemilangan pada tahun sebelum AUKU tu, dia sangat susah. Dan tengoklah pada semasa AUKU ni pun ada 7 kali pindaan. Jadi 7 kali pindaan ni banyak melibatkan kepada section 15. Section 15 tu yang section 15 AUKU yang saya sebutkan tadi tak boleh terlibat dengan politik, tak boleh terlibat dengan politik sebagainya. Tapi yang last AUKU pada tahun yang dipinda pada tahun 2019, mahasiswa pada ketika ini dah boleh untuk terlibat dengan politik. Nanti boleh kalau rajin juga kan, kalau nak buka akta universiti dan kolej universiti tahun 2019 boleh buka. Tapi check yang 2019 lah sebab yang tu last pindaan kan, jangan check yang sebelum itu, nanti tersalah apa yang kata akta-aktanya dah berbeza lah sebab ada yang ada sebahagian yang dah dimansuhkan, ada yang dikekalkan lagi. So sekarang ni sebenarnya kita kalau di KMM lah, kalau perasan posting berkenaan dengan AUKU ni sendiri, kita memang menggesa lah pihak KPT untuk mansuhkan. Dan sebab dia sebenarnya banyak mengekang lah, selain daripada terlibat dengan politik, dia
mengekang dari segi kita punya funding. Benda tu sebab kalau ikutkan kita tak boleh pegang account, tak boleh mana-mana kelab atau persatuan tak boleh pegang account. So sebenarnya bukan hanya KMM lah, kelab-kelab yang lain pun susah lah kalau untuk kita menguruskan program ke, nak buat aktiviti kebajikan ke. So benda tu antara salah satunya lah AUKU yang mana mengekang kepada mahasiswa ni. Itu. Okay, so tahun 80-an 90-an diterajui oleh golongan nasionalis dan Islamik. Tapi pada tahun 2000 kita dah tak main macam ni, dia punya pattern dia ataupun trend dia waktu tu dah tak guna dah gerakan mahasiswa beraliran sosialis, nasionalis, Islamik. Tapi pada waktu ni lebih kepada pro pembangkang dan pro kerajaan. Okey, bercakap tentang buku ni. Okey, pertama sebenarnya buku ni dia kan menceritakan tentang sebenarnya generasi baru gerakan mahasiswa. Maksudnya generasi baru selepas ditubuhkan buat pertama kalinya di UIA. So dalam buku ni dia ada dalam 9 bab. Okey, betul. 9 bab. 5 bab pertama menceritakan kepada asas ataupun asas kepada naratif baharu gerakan mahasiswa. Maksudnya sebab buku ni sebenarnya banyak membandingkan kesatuan mahasiswa yang sekarang yang ditubuhkan yang start 2019 sampai sekarang dan juga kesatuan mahasiswa yang dulu-dulu yang tahun 1960-an dan 70-an. Jadi untuk buku ni dia banyak menceritakanlah asas-asas yang perlu dibawa oleh gerakan mahasiswa, macam mana untuk membentuk satu naratif baru kesatuan mahasiswa. Sebab kita bila ditubuhkan banyak usaha-usaha untuk mencipta identiti kesatuan mahasiswa. Bukan sekadar apa orang kata ditubuhkan, lepas tu macam tu je. Tapi sebenarnya yang paling penting ialah identiti kesatuan mahasiswa yang macam mana yang perlu ditubuhkan, bagaimana pelaksanaannya, apa beza dengan contoh sebab kita ada banyak macam sebelumnya ada Majlis Perwakilan Pelajar dan ada juga kalau ikutkan sebelum ni punya sejarah lah, ada Persatuan Mahasiswa Universiti Malaya. Dia benda yang sama je tapi nama-nama bertukar sebab dia berbeza peranan lah. So kalau untuk pertama gerakan mahasiswa, dalam buku ni dia saya dah ceritakan lah sebenarnya tadi berkenaan dengan sejarah gerakan mahasiswa. Tapi yang disebut-sebutkan lah dalam bab pertama ni sebenarnya saya boleh tambahkan lagi berkenaan dengan peranan mahasiswa itu sendiri. Kalau kita lihatkan kepada sejarah yang saya ceritakan tadi lah, kita boleh nampak sebenarnya mahasiswa ni sebagai juru bicara rakyat. Maksudnya apa-apa isu yang dibawa, apa-apa isu yang berlaku, kebobrokan daripada kerajaan terhadap rakyat, pada waktu ni mahasiswa jadi juru bicara lah yang melantangkan suaranya kepada kerajaan untuk selesaikan apa-apa isu berkenaan dengan rakyat. Jadi pada waktu ni peranan mahasiswa sebagai juru bicara rakyat tu sangat membekas lah dalam diri diorang. Kira memang mereka membawa peranan sebagai mahasiswa, mereka membawa peranan intelektual secara praktikal lah. Kira kalau mereka tidak hanya peranan mereka hanya di kalau kita macam sekarang ni di kuliah ataupun biasalah kalau kita tengah selalu 3K kan, kuliah, kafe, apa kita tu kuliah, kafe, katil, tidur. So 3K ni yang sebenarnya yang jadi kebiasaan di antara kita lah sekarang ni. Cuma pada waktu diceritakan bahawa ditegaskan bahawa dalam bab ni sebenarnya patutnya peranan mahasiswa tu sendiri adalah lebih daripada 3K tadi tu. Maksudnya kita tidak boleh hanya berfikir tentang diri sendiri ataupun hanya berkenaan dengan akademik kita sahaja, tetapi sepatutnya kita sebagai mahasiswa yang telah pun berada di peringkat pengajian orang kata dah menara gading lah kan, dah masuk universiti. Lagi pula kalau kita di UM ni maksudnya peranan kita sebenarnya lebih daripada itulah. Perlu memikirkan perkara yang lebih besar. Maksudnya skop pemikiran kita perlu kepada yang melibatkan orang sekeliling, yang iaitu rakyat terhadap negara sendiri. Jadi pada waktu tu perlunya kira peranan mahasiswa sangat besar lah, tidak hanya kepada diri sendiri. Jadi sebab tu untuk bab 1 sampai bab 5 nanti saya akan terangkan. Bab 5 adalah asas-asas kepada keperluan naratif baharu
Kesatuan Mahasiswa itu sendiri. Iaitu pertama dalam bab 1 ni yang saya sebutkan ialah peranan mahasiswa itu sendiri dulu yang perlu keluar daripada, orang kata kalau kita selalu sebut comfort zone kan, daripada zon selesa. Jadi perlunya mahasiswa berpencak di peringkat yang lebih besar ataupun lebih luas. Okey. Saya kalau untuk bab-bab ni, sebab kan ada 9 bab kan, jadi panjang. Saya tak akan ceritakan secara detail lah sebab dia banyak. Jadi saya akan ringkaskan aja sebenarnya apa yang nak disebutkan dalam setiap bab. Okey, Yang kedua, bab kedua ialah berkenaan dengan kebebasan akademik. Okey, kita selalu kalau konotasi kebebasan akademik ni biasa dibawa, biasa dikonotasikan sebagai kebebasan bersuara. Maksudnya kat sini apa-apa sahaja yang melibatkan untuk kita untuk memberikan bebas untuk bagi pandangan, bebas untuk biasa kalau kita dengar untuk contoh kalau dalam bidang akademik dalam nak percetakan buku, bebas untuk menulis, bebas untuk buat apa-apa penyelidikan, nak mengajar apa-apa. Jadi untuk bab kedua yang mana dimasukkan istilah kebebasan akademik ni dalam asas naratif baharu Kesatuan Mahasiswa ialah kepada keperluan untuk Kesatuan Mahasiswa ataupun Student Union ni mengorak langkah yang lebih yang lebih besar ataupun yang lebih berimpak berkenaan dengan kebebasan akademik ni. Sebab kalau ikutkan dalam bab ni juga sebenarnya penulis menerangkan bahawa trend gerakan mahasiswa yang mana kebanyakanlah dalam sepanjang tahun ni ataupun maupun tahun-tahun yang lepas, kebanyakan bila kebebasan akademik ni, gerakan mahasiswa di kampus mereka banyak menjemput tokoh-tokoh daripada parti politik. Contoh kan, masa untuk rakan batch saya, ingat lagi tak masa kita tahun 1, rasanya kita banyak berjumpa dua kali lah kot kita ada berjumpa dengan tokoh politik. Pertama Anwar Ibrahim di DTC. Lepas tu kedua Tuan Guru Haji Hadi. So itulah maksudnya antara kita punya suasana ataupun nature di UM tu memang kebebasan akademik tu memang dijulang-julang. Jadi kalau kita di tahun 1 pada waktu tu pun memang dah merasalah benda tu. Dapat MACD. So pada waktu Anwar Ibrahim datang tu kita dapat MACD. So memang ramai lah pada waktu DTC, kira penuh waktu tu kan. So nak kata kebebasan akademik ni, gerakan mahasiswa ataupun Kesatuan Mahasiswa lah pada waktu tu trendnya memang menjemput tokoh ataupun tokoh daripada parti politik. Tapi sebenarnya yang yang dirasakan perlu oleh penulis ni ialah sebenarnya lebih daripada tu. Bukan hanya sekadar kita jemput tokoh politik ataupun apa orang kata menanamkan doktrin-doktrin parti politik. Bukan sekadar tu je lah. Tapi sebenarnya yang perlu diluaskan lagi tentang kebebasan akademik ni ialah adanya usaha-usaha, contohnya adakan budaya ilmu ataupun budaya perbincangan secara kritikal. Contohnya macam yang saya sebutkan tadi, kalau dulu ada buat debat, ada speakers corner, kalau dulu kan Kesatuan Mahasiswa tahun 1960-an tu memang siap ada syarikat penerbitan sendiri, boleh keluarkan majalah, antaranya majalah akhbar, majalah saya tak pasti nama dia, banyak sangat dia punya orang kata dia punya nama-nama dia tu dekat-dekat, tapi adalah keluarkan majalah dan akhbar. Memang Kesatuan Mahasiswa dulu ada syarikat penerbitan sendiri yang penulis-penulisnya terdiri daripada mahasiswa yang bagi idea terhadap apa-apa isu yang berada dalam negara kita. Okey, apa tu soalan? Speaker corner macam mana? Speaker corner tu kan, okey. Kalau Kak Api tak pernah lagi kot rasa nampak kan. Tapi contohlah kalau yang boleh dibayangkan lah. Biasa contoh kalau dekat DTC lah kot, DTC biasa akan ada orang berpidato. Lepas tu nanti ramai orang akan keliling dia, so nanti dia akan sampaikan lah apa pidato dia nak sampaikan tu, tapi pidato dia bukan isu-isu picisan, isu-isu yang melibatkan macam saya kata tadi, isu ekonomi, isu yang melibatkan contoh dasar negara, apa lagi, dasar pendidikan sebagainya. So macam itulah, kebanyakan memang pada waktu tu mahasiswa
rajin nak berpidato. Kira maksudnya semangat pada waktu tu kita nak apa kita pada waktu tu memang semangat untuk sampaikan idea ataupun solusi kepada negara pada waktu tu memang sangat kuat lah, sampaikan berpidato pun di mana-mana. Macam itulah nak katanya di situasi di UM. Okay, bahasa akademik. Okay, macam saya kata tadi, maksudnya keperluan kepada kesatuan mahasiswa itu sendiri untuk lebih daripada sekadar jemput tokoh politik. Maksudnya perlu adakan perbincangan, maksudnya kalau kita mahasiswa, kalau macam kita tengah sekarang ni kan, kalau nak berbincang ke apa-apa, bolehlah. Maksudnya menggalakkan budaya ilmu, menggalakkan apa-apa discussion berkenaan dengan isu. So benda tu dia tidak mematikan lah kita punya apa orang kata pemikiran kritis, pemikiran kritikal. Pada waktu tu mahasiswa sangat hebatlah dalam orang kata dalam melakukan diskusi atau wacana yang macam ni. Okey, selesai untuk bab 2. Oh, nak kejar bab 9. Okey, bab 3, pemberdayaan siswi. Okey, dalam ni ramai siswi-siswi UM. Okey, pemberdayaan siswi dalam gerakan pelajar. Okey, dalam bab 3 ni dia menerangkan tentang kedudukan mahasiswi dalam gerakan pelajar tu sendirilah. Sebab kalau ikutkan dalam sejarah lah kita refer kepada sejarah, memang didominasi oleh lelaki lah, didominasi oleh siswa. So pada untuk bab 3 ni keperluan penulis untuk adakan satu naratif baru dalam kesatuan mahasiswa yang mana perlunya ada mahasiswi dalam kesatuan mahasiswa. So kalau kita tengokkan kepada kita cerita kat UM kalau tengokkan kepada kabinet UM maupun ahli eksekutif di dalam kesatuan mahasiswa tu sendiri, kita tengok memang dah ramai siswi yang naik berbanding kalau dulu-dulu memang hanya didominasi oleh lelaki. Jadi antara poin penting lah sebenarnya dalam bab 3 ni juga mengatakan bahawa perlunya mahasiswi ni, perlunya pendedahan berkenaan dengan politik kampus kepada mahasiswi-mahasiswi. Yang mana macam mana kita mungkin sebab bagi saya lah yang saya nampak lah, mungkin sebab kita ni kalau perempuan ada fitrah lembut macam tu kan. Tapi orang nampak macam politik ni benda-benda yang macam kasar, yang ganas macam tu kan. Apa orang kata macam radikal ke So mungkin pada kat situ kita nampak mungkin mahasiswi rasa jauh ataupun rasa macam bukan politik kampus ni bukan milik mahasiswi lah. Maksudnya macam hanya lelaki sahaja yang boleh join. Tapi sebenarnya tidak. Kira kalau kita tengokkan kepada contoh gerakan mahasiswa di UM sendiri pun kita dah nampak keterlibatan mahasiswi tu memang mula ramai lah, mula mencanak naik. Memang sekarang ni kita bukannya bermain dengan kita sekarang ni banyak bermain dengan idea. Jadi kalau anda rasa, kalau anda yang siswi ni rasa kan, kalau ada idea-idea baru, rasa macam anda boleh mencadangkan apa-apa polisi ke, apa-apa cadangan solusi ke sebagainya, boleh je terlibat sekali. Sebab kita kalau dalam gerakan mahasiswa ataupun dalam kesatuan mahasiswa memang perlunya lah adakan satu adakan pembentukan polisi ataupun nak cadangkan apa-apa polisi barulah kebanyakannya. So benda tu kalau anda ada merit, maksudnya ada merit untuk melayakkan diri dalam gerakan pelajar ataupun kesatuan mahasiswa itu sendiri, jangan rasa malu, jangan rasa segan. Dan kita sebenarnya kalau di universiti ni pun memang kita nak pupuk sifat kepimpinan tu sendiri. So kalau kita tidak mencuba, sampai bila kita nak berada takut lama. Macam tu lah. Formula saya senang juga sebenarnya. Kira kalau kita tidak mencuba perkara baru, kita tak akan merasa benda tu apa orang kata, akan mudah lah. Kalau kita nampak benda tu susah dan tak mencuba, memang akan nampak susah. Tapi kalau kita rasa susah dulu, tapi kita cuba, insyaAllah akan senang. Maksudnya the first thing is kena try dulu, kena masuk dulu dalam apa yang kita takut tu supaya boleh hilang rasa takut tu. Jadi kalau dalam politik kampus maupun dalam gerakan mahasiswa atau kesatuan mahasiswa sendiri, kita perlukanlah siswi-siswi yang berani, yang bijak, pandai untuk mengemudi kesatuan mahasiswa. So benda tu kalau rasa lah, anda kena yakin dengan diri sendiri sebenarnya. Kalau
boleh kalau boleh anda boleh memimpin, teruskan. Maksudnya teruskan mengurat langkah. Jadi untuk bab 3 ni sebenarnya itulah perlunya ada pendedahan. Kat situ mungkin perlu digiatkan oleh gerakan mahasiswa sendiri, ataupun mungkin di peringkat kita untuk mahasiswa sendiri, kita mungkin boleh exposekan diri kita sendirilah. Maksudnya ambil tahu tentang politik kampus ataupun gerakan mahasiswa, ataupun kita boleh latih diri kita dulu berkenaan dengan apa, kalau soft skill berkenaan dengan kepimpinan ni apa je, maksudnya semua tahulah berkenaan dengan soft skill kan. So latih diri dan teruskan apa orang kata, teruskan cemerlang lah. Jadi kalau benda-benda yang macam tu kita dah prepare, maksudnya boleh berada dalam satu level yang lebih tinggi. Okay, so sebenarnya itulah yang dikatakan dalam bab 3 berkenaan dengan pemberdayaan siswi dalam gerakan belajar. Alright, okay. Untuk bab 4, AUKU. Okay, AUKU kalau dalam bab ni dia cerita pasal undang-undang, tapi saya tak nak ceritalah pasal undang-undang ni kan. Sebab dia agak detail, maksudnya dia cerita berkenaan dengan dia senaraikanlah berapa siri pindaan kan, maksudnya start daripada tahun 1971 sampai last pindaan 2019. Kemudian dia ceritakanlah apa sebenarnya yang taatan telah dimansuhkan. Okey, tapi secara umum lah AUKU atau Thai University, College University ni ialah orang kata mahasiswa anggap dia musuh lah AUKU ni kan, sebab kita apa banyak dikekang oleh undang-undang dan kita tidak boleh banyak bergerak bebas. Okey, macam saya dah sebutkan awal tadi, yang apa section yang disentuh ialah section 8, section 9 dan section 15. So section 8 berkenaan dengan perlembagaan universiti. Ini kalau korang nak apa orang kata, kalau rasa macam nak semak-semak berkenaan perlembagaan universiti, boleh pergi ke website amsu.com. So bolehlah, ada banyak dalam tu. Kalau nak check tentang perlembagaan boleh cari. Dan juga section 8, section 9 berkenaan dengan pelantikan naib chancellor dan timbalan naib chancellor. Jadi isu juga ni sebab apa nama dia, disebabkan pelantikan tu mahasiswa maksudnya mahasiswa mahukan pelantikan naib chancellor dan timbalan naib chancellor tu daripada mahasiswa sendiri, bukan daripada menteri ataupun daripada lembaga universiti. Sebab benda tu sebenarnya sedikit sebanyak, kalau saya baca ni lah, sedikit sebanyak dia menggugat kepada proses yang berlaku. Contohnya kemungkinan kalau dilantik oleh parti politik, so benda tu dia akan orang kata akan bersifat partisan lah. Dia akan ikut kepada siapa yang ahli politik yang melantik timbalan naib chancellor dan timbalan naib chancellor. So benda-benda tu dia agak isu sensitif. Okey, kemudian section 15 menceritakan tentang tentang seorang pelajar universiti yang tak boleh bersekutu ataupun bergabung dengan mana-mana persatuan ataupun parti politik. Macam saya juga sebutkan tadi, kekuatan kita dulu sebab kita bergabung di peringkat kampus dan nasional. So maksudnya mahasiswa pada ketika itu boleh bergerak dengan orang kata strong lah. Tapi sebabkan sekarang ni kita tak boleh bergerak, maksudnya secara terang-terang lah kan, bergerak dengan parti politik. Mungkin kat situ mahasiswa nampak macam bersendirian lah, Contoh kita mungkin kekurangan dari segi dana. Saya cakap dana ni sebab memang itulah masalah utamanya. Kira kalau nak buat program ataupun nak buat projek, nak buat inisiatif kebajikan sebagainya, kita memang perlukan dana. So AUKU ni kebanyakan sedikit sebanyak, banyak juga lah sebenarnya, mengekang funding kepada mahasiswa tu sendiri. Okay, so AUKU selesai. Okay, seterusnya bab 5. Asas kepada naratif baru gerakan mahasiswa, itu manifesto mahasiswa antara retorik dan realiti. Okay, ni kalau saya lah di peringkat eksekutif KMUM, pada waktu PRK yang lepas saya mencadangkan lah, maksudnya saya di peringkat perwakilan KMUM API,
kita memang mencadangkanlah manifesto. Tapi kira kalian lah, korang-korang yang lain ni yang menilai sama ada manifesto tu retorik ke realiti. Jadi dalam ni, dalam bab ni dia menceritakan kepada di bawah perbandingan lah sebenarnya, manifesto gaya ahli politik dan manifesto gaya negarawan. So ada beberapa ciri yang ditetapkan berkenaan dengan manifesto ahli politik dan juga manifesto gaya negarawan. Jadi kat situ sebenarnya kita boleh ukur lah, boleh jadi sebagai satu penanda aras macam mana kita nak menilai sesuatu manifesto lah. Tapi kalau dalam konteks kita sekarang ni, contoh dalam pilihan raya kampus, so itu adalah apa orang kata sebagai kayu ukur KPI untuk menetapkan sama ada manifesto dia ni relevan ke, kena dengan realiti semasa ke tak kan. So anda lah yang menilai. Kalau di peringkat kami ni, kami hanya melaksanakan apa yang kami fikir baik untuk mahasiswa. Tapi kira mahasiswa yang lain lah di Fakulti API Akademi Hukum Islam yang akan menilai kita punya manifesto, perjalanan manifesto. Okay, so sebenarnya juga keperluan kepada inilah kenapa manifesto ni dijadikan sebagai naratif baru kepada kesatuan mahasiswa ni ialah di mana jadi satu teguran lah. Bab ni dia agak apa yang orang kata jadi satu teguran lah sebenarnya kepada mana-mana wakil yang bertanding di pilihan raya kampus untuk tidak menyediakan manifesto-manifesto yang yang bercirikan ahli politik lah. Maksudnya keperluan kepada wakil-wakil ataupun calon-calon bertanding untuk sediakan manifesto yang bertaraf negarawan. Jadi kalau nak tahu apa sebenarnya ciri-ciri manifesto ahli politik dan manifesto gaya negarawan, boleh beli buku ni. Okay, dan juga keperluan kepada untuk wakil ataupun calon yang dah menang lah kan, untuk memahami hal ehwal pentadbiran universiti. So benda tu memang kalau sekarang ni, kalau macam saya lah, saya sendiri dah sebulan lebih kita berada dalam KMM, banyak benda baru, memang banyak benda baru sebenarnya berkenaan dengan hal ehwal pentadbiran. So benda-benda tu dia tak semestinya pun kadang KMUM yang tahu lebih kan. Kira macam kemungkinan ada juga mahasiswa yang dia research ke ataupun dia ada maklumat-maklumat terperinci ke. So benda tu sebenarnya membantulah sedikit sebanyak macam mana untuk mengetahui perjalanan ataupun pergerakan universiti. So benda ni sangat penting menjadi apa orang kata kualiti lah, kita boleh nilai kualiti kepada satu manifesto yang ditawarkan oleh mahasiswa bertanding. So selesai untuk 5 asas kepada naratif baru kesatuan mahasiswa. Okay, macam apa, untuk yang bab pertama tadi saya recap balik. Pertama tentang gerakan mahasiswa tu sendiri. Lepas tu kedua, untuk bab kedua ataupun asas yang kedua, kebebasan akademik. Ketiga, pemberdayaan siswi dalam gerakan pelajar. Keempat, Akta Universiti dan Kolej Universiti. Yang kelima, manifesto mahasiswa. Okay, so selesai untuk 5 asas naratif baru kesatuan mahasiswa. Tapi walaupun saya cakap tadi sebenarnya dia melibatkan setting di UIA, maksudnya yang diceritakan ni di UIA lah, maksudnya yang penulis ni pun berlatar belakangkan pengajian di UIA, lecturer di UIA. Tapi sebenarnya asas-asas ni boleh dijadikan perhatian oleh mana-mana kesatuan mahasiswa di kampus lain. Sebab saya sepanjang pemerhatian saya lah, apabila baca dan kita pun apa orang kata mengamalkan benda tu lah, boleh dijadikan sebagai satu panduan dan perlu apa orang kata ditekankan lah berkenaan dengan asas-asas ni dalam kita punya setiap pergerakan ataupun perjalanan kita punya apa orang kata pentadbiran kita lah di peringkat mahasiswa. Okay, so ada lagi 3 bab. Bab 7, 5, 6, okay 6, 7, 8, 9. Okay. Jadi tak apa, untuk bab 6 sampai 9 ni lebih kepada di UIA lah. Maksudnya dia lebih kepada perjalanan di UIA. Tapi kalau contoh macam untuk bab 6 ni, dia lebih kepada, okay sekejap ya. Dia punya penceritaan dia ataupun penulis menerangkan tu lebih kepada potensi
Kesatuan Pelajar sebagai pencetus kebangkitan mahasiswa. Okey, yang ni bab 6. Okey. Kalau untuk bab 6 ni penulis membandingkan antara kesatuan pelajar di Eropah lah. Dia tak cerita negara lain, dia cerita Eropah saja, lepas tu dengan di Malaysia. Contoh kalau di Eropah antaranya the Student Societies of Edinburgh University. So memang kalau kesatuan pelajar di Eropah pada, maksudnya kalau ikutkan sejarah di negara barat lah, memang dah lama berbanding dengan kita pada tahun 1900, tapi dia orang dah start pada tahun 1700 lagi. So kiranya kalau nak dijadikan rujukan ataupun kita nak refer lah, nak jadikan reference kepada kesatuan mahasiswa ni, boleh mengambil contoh daripada Eropah sendirilah sebab dah lama, dan isu-isunya pun memang kalau ikutkan isu-isu yang berlaku pada waktu tu dulu tu pun sebenarnya relevan jugalah untuk sekarang. Contohnya macam isu penginapan college. So benda tu memang nak kata sepanjang zaman berlaku dalam mana-mana universiti ataupun mana-mana kampus. Jadi dalam bab 6 ini diceritakan jugalah di Malaysia, iaitu sebenarnya kalau ikutkan sejarah gerakan mahasiswa, Kesatuan Mahasiswa KMUM ialah yang pertama sekali di Malaysia, walaupun UIA itu adalah macam ni kira yang terbaru, yang macam apa orang kata yang tahun 2019 ialah yang pertamanya di UIA. Tapi kalau kena sejarah lama, kita UM lah yang pertama yang menubuhkan ataupun yang ada ni kesatuan mahasiswa ni. So untuk dicerita lebih lah sebenarnya apa je senarai-senarai student union di Eropah, dan apa je dan macam mana sejarah juga di di Malaysia sendiri. So kita kalau kesatuan mahasiswa ni kalau di Malaysia, sebab kita kalau UM, kita sebenarnya asal di Singapura, kemudian dibuka cawangan ataupun dirasmikan setelah itu di KL. Jadi sebenarnya dekat Singapura lagi pun kita dah ada bibit-bibit kesatuan mahasiswa tu, yang mana kalau ikutkan sebenarnya dah ada dah penggabungan contohnya Medical College Union, MCU, dia bergabung dengan RCU, iaitu Raffles College Union. So benda tu bila kedua-dua union tu dah bergabung, dia tertubuhlah kesatuan mahasiswa, dan kemudian dia rentetan daripada Singapura tu kemudian bawa ke Malaysia. Okay, so itulah diceritakan juga tentang sekejap. Okay, diceritakan juga sebenarnya macam mana reaksi mahasiswa pada waktu tu di UIA sebab pada waktu ni idea penubuhan kesatuan mahasiswa di UIA pada tahun 2018. So bila adanya bibit-bibit idea nak menubuhkan kesatuan mahasiswa tu, kira tak, walaupun nama kesatuan mahasiswa, tapi ada juga student yang menyebelahi, ada yang kata kesatuan mahasiswa ni tak relevan, teruskan je MPP. Dan ada juga yang maksudnya ada yang sokong, ada yang tak sokong sebagainya. So sama juga di peringkat pentadbiran pun macam tu, ada yang menyokong dan ada yang tak menyokong. Dan yang paling yang saya respect lah sebenarnya berkenaan buku ni, penulis iaitu Dr. Zulkifli Hassan, iaitu rektor UIA, maksudnya memberikan sokongan penuh lah kepada penubuhan kesatuan mahasiswa di UIA. So kita adanya sinergi antara pensyarah dan pelajar sehingga boleh tertubuhnya kesatuan mahasiswa yang sekarang. Tapi ada pun sebenarnya kesatuan mahasiswa ni sebab baru lagi, jadi perlunya ada sentiasa adakan pembaharuan dari semasa ke semasa, dan tidak boleh hanya stick je lah kepada yang ada ataupun kepada idea asal. Kalau ada pembaharuan boleh dicadangkan lah dan sebagainya kan. So benda tu yang nanti kita akan lihat dalam proses biasa dalam PRK lah, adanya perbincangan berkenaan dengan reformasi institusi, ada juga berkenaan berkenaan dengan kesatuan mahasiswa tu sendiri. So sebab tu di gerakan mahasiswa banyak cadangan-cadangan sebenarnya yang dibawa lah biasa dalam PRK tentang kesatuan mahasiswa tu sendiri. Okey, seterusnya bab 7 tentang penubuhan kesatuan pelajar UIA.
Untuk bab 7 ni kita memang penulis ni memang terangkan secara detail sebenarnya proses start daripada awal, maksudnya awal penubuhan jawatan kuasa sampailah tertubuhnya Kesatuan Mahasiswa di UIA. So dia dalam bab ni dia agak teknikal lah. Banyak menceritakan sebenarnya bab-bab teknikal macam mana nak menubuhkan kesatuan. Tapi menarik untuk dibaca sebab kita nampak kesungguhan apa orang kata daripada MPP lah kan, sebelum KMM MPP, maksudnya kesungguhan MPP UIA pada ketika itu untuk menubuhkan Kesatuan Mahasiswa. Yang mana kalau kita nampakkan Kesatuan Mahasiswa ni sendiri dia berbeza lah daripada MPP, contohnya dari segi pentadbiran. Maksudnya kalau di Kesatuan Mahasiswa tu sendiri kita mengamalkan shared governance. Maksudnya sebelum adanya polisi baharu daripada pentadbiran, kita boleh maksudnya Kesatuan Mahasiswa pada waktu tu sebenarnya berperanan lah untuk mencampuri ataupun untuk berbincang bersama dengan pentadbiran sebelum keluarnya polisi baharu yang melibatkan mahasiswa. So benda tu antara perbezaan dan ketara antara MPP dengan KMUM. Okay, so bab teknikal saya tak ceritalah sebab memang detail dan sangat panjang dia punya proses lah daripada penubuhan Kesatuan Pelajar UIA. Okay, untuk model Kesatuan Pelajar. Okay, ini menarik sikit lah untuk kita tahu sedikit sebanyak sebenarnya macam mana model ataupun ciri-ciri Kesatuan Mahasiswa. So ada 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5 yang disentuh dalam bab ni oleh penulis-penulis. Iaitu pertama tentang kelestarian kewangan, kedua neutral politik, lepas tu perkhidmatan dan kebajikan, aktiviti dan program pelajar, penyelidikan dan pengurusan data. Untuk kelestarian kewangan ni penulis menceritakan jugalah, menerangkan tentang zaman kegemilangan dulu, AMSU pada waktu dulu atau KMUM pada waktu dulu, yang mana KMUM pada waktu ni memiliki aset ataupun harta. Kita pada waktu tu bukan sekadar KMUM pada waktu dulu bukan sekadar macam sebagai kelab ataupun orang kata kelab dan persatuan mahasiswa biasa, tapi mereka pada waktu ketika itu memang memiliki aset dan harta, siap ada bas sendiri, kira boleh beli bas, boleh hire driver, apa lagi, so tak ada masalah bas di UM lah. Macam kita dulu-dulu memang masalah bas UM tu kira masalah nombor 1 lah kan, nak pergi ke fakulti pun dah susah. Maksudnya pada waktu tu ada bas sendiri, ada kafe sendiri, maksudnya diuruskan oleh KMUM lah. So kita maksudnya memerlukan kalau kita ke situ, kalau bila mahasiswa menguruskan sesuatu, orang kata sesuatu pentadbiran atau penguruskan contoh macam ni, kemudahan ataupun fasiliti di UM, dia akan memudahkan lagi lah sebab kita mahasiswa, kita kenal lah apa yang keperluan mahasiswa berbanding biasanya kalau melibatkan pentadbiran, dia akan mengalami proses birokrasi. So benda tu sangat biasa. Dan sebab tu lah bila kalau Kesatuan Pelajar ni ada kelestarian kewangan, boleh memiliki akaun sendiri, boleh duit keluar masuk senang, kita boleh uruskan. So banyak benda lah yang kita boleh aturkan kepada mahasiswa. Okay, kedua, neutral politik. Neutral politik ni lebih kepada berkenaan dengan partisan, non-partisan. So dua-dua benda ni sebenarnya dia berkait dengan keputusan yang dibuat oleh Kesatuan Mahasiswa tu sendiri, yang mana adanya campur tangan mana-mana ahli politik. So benda tu sebenarnya mengganggu lah kalau Kesatuan Mahasiswa tu sendiri bersifat partisan, maka dia akan mengganggu lah. Contohnya kalau ada ahli politik minta buat sekian-sekian, maka Kesatuan Mahasiswa mesti dia terikat lah kalau dia berpartisan. Tapi kat sini keperluan kepada Kesatuan Mahasiswa untuk bersifat neutral politik supaya tidak ada campur tangan daripada mana-mana lah. Maksudnya daripada tak kisahlah parti politik ke atau daripada mana gerakan yang lain ke, supaya tidak mengganggulah penjalanan pentadbiran yang melibatkan mahasiswa itu sendiri. So itulah berkenaan dengan neutral politik. Yang ketiga tentang perkhidmatan dan kebajikan.
So yang ni sebenarnya kesatuan pelajar tu sendiri, kita bukan hanya isu-isu yang melibatkan kebajikan tu sendiri tidaklah hanya sekadar bagi makanan, macam melibatkan bantuan keperluan asas. Bukan itu sahaja, kita tak berhenti setakat tu, tapi model kesatuan pelajar tu perlu orang kata lagi luas. Maksudnya perlu melibatkan isu-isu yang besar. Contohnya berkenaan dengan seperti peluang pekerjaan, kos sara hidup, beasiswa, bantuan kewangan, yuran pengajian. So benda-benda yang melibatkan isu-isu besar berkaitan dengan mahasiswa lah. So perlunya kesatuan mahasiswa untuk mengambil inisiatif sama ada menyelesaikan masalah berkaitan dengan perkara-perkara tersebut. Okey, dan ke 1, 2, 3, 4, aktiviti dan program pelajar. Okey, yang ni nak kata keperluan juga kepada kesatuan mahasiswa untuk adakan satu rekod ataupun arkib aktivism. Sebab macam saya kata tadi, kita kalau di UM kita kurang lah orang yang merekod sejarah gerakan mahasiswa ni. Jadi kalau ada siapa-siapa yang nak jadi historian, nak jadi ahli sejarah UM ke apa, bolehlah merekodkan sejarah gerakan mahasiswa ni start dia masuk UM. Lepas tu kita tengok apa yang berlaku sebenarnya pada setiap tahun tu. Jadi kat situ perlulah untuk adakan satu rekod dan arkib aktivism. Okay, dan last sekali penyelidikan dan pengurusan data. Okay, benda ni kalau kita di peringkat KMUM pun memang biasalah kalau kita contoh buat posting berkenaan dengan survey. So survey tu data-data daripada mahasiswa tu lah yang sangat diperlukan oleh kesatuan mahasiswa biasanya untuk kita bentuk polisi lah ataupun untuk kita mencadangkan kepada pentadbiran dalam mana-mana meeting yang biasa terkait dengan mahasiswa. Kita nak dengar suara mahasiswa tu daripada survey yang kita buat untuk tahu keadaan sekian-sekian perkara. Contohnya melibatkan kalau kita sekarang ni sebab tengah online, lepas tu melibatkan ODL contohlah berkaitan dengan e-learning. So survey-survey berkenaan dengan tu sangat diperlukan lah. Dan untuk kesatuan mahasiswa sendiri perlunya ada kekuatan dari aspek penyelidikan dan pengurusan data ni. Kira ahli-ahli yang merekod, yang buat analisis data sebagainya, kita sangat perlukanlah untuk kita bentukkan data berkenaan dengan sesuatu isu, kemudian boleh dibentukkan satu polisi baru dan dicadangkan kepada pihak pentadbiran. So benda-benda macam tu adalah sangat perlu. Jadi inilah antara model-model kesatuan pelajar yang diketengahkanlah oleh penulis, maksudnya yang berkait dengan kesatuan mahasiswa. Okey, yang terakhir sekali. Oh, saya ambil masa sebenarnya. Okey. Last sekali naratif baru aktivisme mahasiswa. Okey, ni saya simpulkan. Sebenarnya jadi persoalan lah dalam bab ni, penulis mempersoalkan adakah kita perlu ikut rentak tahun 60-an 70-an. Sebab pada waktu ketika itu kita tengok kepada yang mana mahasiswa tu sendiri berpartisipasi bukan hanya di kampus tapi juga dalam komuniti, dalam masyarakat. Dan juga pada ketika itu mereka sangat macam saya kata tadi, radikal. Bermaksud apa-apa mengambil pendekatan tidak menyebelahi kerajaan ataupun pentadbiran. Dan kat situ mereka sangat aktif dalam mencadangkan apa-apa isu ataupun polisi. Jadi adakah kita nak bawa naratif yang sebegitu untuk keadaan sekarang ni? Jadi kat situ itulah penulis mempersoalkan, dan itulah membuatkan untuk mereka yang terlibat dalam gerakan mahasiswa ataupun dalam kesatuan mahasiswa itu sendiri untuk berfikir adakah perlu satu naratif baharu macam yang telah pun digemburkan oleh penulis dalam 5 asas tadi, ataupun nak perlu ikut rentak. Jadi macam mana masa depan gerakan mahasiswa tu bergantung kepada bagaimana pembentukan ataupun sistem yang nak dibawa oleh oleh gerakan mahasiswa itu sendiri untuk masa kini dan masa akan datang. Alright, okay, sekian. Okay, so inilah sebahagian daripada Kabinet KMUM dan perwakilan KMUM Fakulti. Okay, itu sahaja. Sekian daripada saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC, Kusarah. Okay, baik. Alhamdulillah selesai sudah
Dengar ke suara? Ke tak dengar? Pelan je. Dengar, okey. Jadi insyaAllah kita dah selesai untuk resensi buku sebentar tadi. Jadi saya bukalah, mungkin ada yang nak tanya kepada pembentang ni kan. Bolehlah nak tanya, nak buka mikrofon ataupun nak tulis. InsyaAllah dipersilakan kalau ada yang nak tanya. Silakan. Di komen boleh, nak buka mic boleh. Okey, setakat ni jelas ke apa yang saya sampaikan daripada awal sampai habis tadi? Manifesto retorik. Okey, manifesto retorik ni masa tadi apa retorik versus reality lah. Retorik ni dia hanya sekadar percakapan di mulut lah. Dia hanya berbahasa basi ataupun mungkin setengah manifesto tu dia begitu ke langit dan tak mampu dilaksanakan secara praktikal. Itulah sedikit sebanyak berkaitan dengan manifesto retorik. Dan sebenarnya itu berkaitlah dengan manifesto gaya ahli politik. So ciri-ciri tu agak banyak juga sebenarnya. Tapi itulah kira dia manifesto tu tak antara ciri-ciri lah yang boleh saya tetapkan yang tidak bersifat dengan realiti semasa, yang tak relevan, orang kata yang terlalu kalau tengok tu macam bukanlah agak simple tapi nak katanya tidak menyifatkan sebagai satu ciri-ciri yang orang kata nampak ada kualiti manifesto tu. Begitulah. Jelas ke Afika Muhyiddin? Alright, nice. Okay, mantap. Okay, ada lagi persoalan? Persoalan maupun pertanyaan? MC kita ada dalam mic ke tadi? Saya nampak macam left. Minta maaf sebab saya akan gantikan MC pada malam inilah insyaAllah. Okay. Jadinya pada hari ini saya mungkin akan buka satu ataupun dua soalan lagi untuk diajukan kepada panel kita pada malam ini. Boleh ke? Boleh. Saya terbuka. Okay, bismillah. Ada satu soalan berkait dengan seperti mana yang tadi saudari Afikah telah bentang tentang sejarah gerakan dan juga kesatuan di zaman 80-an dan 70-an tadi. Dan kalau kita perasan pada zaman itu mahasiswa sangat cakna dan sangat responsif lah terhadap isu-isu nasional kan. So dalam buku tadi tu, apakah harapan ataupun gambaran penulis tadi, apa gambaran dia untuk kesatuan untuk kesatuan tu, maksudnya apakah dia macam kesatuan tu bersifat seperti satu badan pengurus yang menguruskan hal ehwal mahasiswa sahaja di kampus, ataupun kesatuan itu juga bersifat sebagai satu gerakan yang akan menegur pimpinan kerajaan yang akan respon kepada isu-isu masyarakat and so on, ataupun dia terbagi kepada dua benda. Maksudnya kesatuan fokus pada kampus dan mungkin gerakan-gerakan yang lain yang bukan kesatuan tu macam gerakan di kampus lah kan akan fokus pada isu-isu nasional. Okey, kalau untuk tahun 1960-an dan 1970-an dia tak ada, bukan tak ada, maksudnya pengkelasan lah kepada ciri-ciri kesatuan mahasiswa tu sendiri. Kira kesatuan mahasiswa tu dia bersifat apa orang kata tu sebagai jurubicara masyarakat. Kira kalau pada waktu tu dia tidaklah hanya melibatkan kampus sahaja ataupun
kalau kita tengok kepada dengan sekarang ni, kalau kita melihatkan kepada isu-isu yang bersekitar di kampus maupun di peringkat pentadbiran lah, maksudnya hanya di peringkat kita, komuniti di kampus saja ataupun ekosistem di kampus saja. Tapi kalau di tahun 60-an, 70-an, nak kata pengkelasan Kesatuan Mahasiswa itu sendiri adalah sebagai gerakan mahasiswa yang pada ketika itu maksudnya memang macam mana tidak, maksudnya sebagai gerakan mahasiswa lah, Kesatuan Mahasiswa itu sendiri sebagai gerakan mahasiswa yang berkecimpung dalam isu-isu yang berkaitan dengan kampus itu sendiri dan di peringkat komuniti ataupun di peringkat masyarakat sendiri. Macam tu ke soalan, jelas ke? Maksudnya sampai ke apa yang saya cuba jawabkan? Faham, jelas-jelas. Kalau untuk gambaran kepada penulis tu tentang kesatuan yang akan datang ini ataupun yang sekarang ingin, yang maksudnya kesatuan yang di zaman kita sekarang ni lah, apakah dia ingin sifat sama ke macam mana? Okey. Kalau kalau keadaan sekarang ni kan, kalau macam saya boleh sebutkan lah, contoh ada satu poin berkenaan dengan kesatuan pelajar, harapan dan masa hadapan. Okey, berkenaan dengan ni, apa yang diinginkan oleh penulis tu sendiri ialah kesatuan mahasiswa itu sendiri perlu diperkasakan lagi. Iaitu perlu diperkasakan dari sudut pelajar itu sendiri, sebab kalau tengok kepada sekarang ni kita memang maksudnya nak kata perbezaan tu memang ketara dari segi kita punya keaktifan, dari segi kita punya orang kata isu-isu yang dibawa tu kurang aktif lah berbanding dengan dulu. Jadi untuk kali ni, maksudnya untuk era yang sekarang ni, keperluan maksudnya perlulah kesatuan pelajar itu diperkasakan oleh mahasiswa itu sendiri dari sudut memahami pentadbiran di UM maupun dari sudut mengasah soft skill itu sendiri, dan juga apa-apa sahaja isu yang dibawa ataupun yang dibicarakan oleh Kesatuan Mahasiswa ataupun yang dijulang-julang oleh Kesatuan Mahasiswa itu sendiri adalah mesti berkenaan selari dengan falsafah universiti contohnya, dan juga hendaklah selaras dengan perkembangan dunia semasa, contohnya seperti SDG ataupun matlamat pembangunan lestari, dan juga mestilah selari dengan falsafah pendidikan. So benda-benda tu adalah kira Kesatuan Mahasiswa perlu bawa lah perkara-perkara yang sebegitu dalam apa jua agenda yang diketengahkan kepada mahasiswa. Okey. Menjawab ke? InsyaAllah. Terima kasih. Alright. Okey, terima kasih Zaini. Testing. Okey. Tanya, okay. Boleh. Assalamualaikum Yang Berhormat KMM API Saudari Afiqah Razli. Soalan saya nak tanya dengan YB. Bagaimanakah YB boleh memperjelaskan lagi perbezaan di antara Majlis Perwakilan Pelajar MPP itu sendiri dengan KMUM? Sebab saya pun masih tak clear di antara MPP dan KMUM ini, sebab yalah saya kurang membaca, tak seperti YB. Dan apakah reason dan justifikasi yang kukuh kenapa mahasiswa-mahasiswa ini memperjuangkan, dan ya Alhamdulillah telah berlaku pun perubahan ataupun reformasi daripada MPP kepada KMUM ini? Adakah perubahan yang diperjuangkan ini kepada KMUM pula, kepada KM, Kesatuan Mahasiswa ini nak menampakkan yang mahasiswa ni lebih garang ke ataupun macam mana? Sebab kalau kita nak kata nak menampakkan mahasiswa ni lebih garang dan sebagainya tu, kalau ikutkan zaman MPP dulu pun, zaman Adam Adli, Safwan Anang semua tu dah lagilah hebat dan orang kata apa, lagi power lah bandingkan sekarang. Sekarang mungkin dah macam kendur sikit. Jadi sebab apa yang kita perjuang sangat MPP kepada KMUM tu? Terima kasih Yang Berhormat. Berkenaan dengan perbezaan antara MPP dan KMUM, ada beberapa lah, tapi yang ketara sekali ada saya sebutkan berkenaan dengan shared governance. Shared governance tu bermaksud kalau dalam pentadbiran universiti, okey, contohlah kalau kita nak kecilkan skop sikit, sebab saya di fakulti, dalam pentadbiran fakulti Kesatuan Mahasiswa boleh berperanan
untuk kita berada bersama dalam mesyuarat fakulti. Kita boleh berbincang bersama dengan pentadbiran sebelum tertubuhnya apa-apa polisi berkenaan dengan mahasiswa. So kat situ yang ketara lah bermain dengan MPP. Sebab kalau MPP ni dia melibatkan juga dari segi, maksudnya perbezaan antara MPP dan KMUM ni juga berkenaan dengan autonomi. Maksudnya hak mahasiswa tu untuk mentadbir ataupun hak mahasiswa untuk untuk execute apa-apa perkara lah ataupun polisi berkenaan dengan mahasiswa. So itu antara perbezaan yang ketara untuk MPP dengan KMUM sebab mungkin kalau sebab biasa macam mana di Malaysia lah, kalau MPP ni dikenali dengan agak orang kata ikut pentadbiran lah. So benda tu yang menampakkan perbezaan lah antara MPP dan KMUM. Tapi yang paling ketara saya sebutkan tadi berkenaan dengan autonomi mahasiswa tu sendiri. Kita di KMUM mengamalkan shared governance tu, iaitu kita boleh duduk berbincang sekali bersama dengan pentadbiran untuk sebelum keluarkan apa-apa polisi berkenaan dengan mahasiswa, ataupun untuk kita berbincang lagi lah, untuk berbincang lagi maupun kita mencadangkan apa-apa isu solusi. So kalau ikutkan pentadbiran pun dia dah terbuka sekarang ni membenarkan untuk mana-mana kesatuan mahasiswa berada bersama dalam satu mesyuarat fakulti misalnya. So tu antara perbezaan. Tapi kalau soalan kedua Anas berkenaan dengan macam mana, adakah gerakan mahasiswa nak kena garang nak kena garang ke nak kena macam mana? Maksudnya soalan kedua tu YB dah jawab untuk soalan pertama tu. Kenapa kita perjuangkan nak reform daripada MPP kepada Persatuan Mahasiswa? Sebab dia macam tu lah kan, sebab nak dapat hak lagi yang macam YB cakap tadi lah. Maknanya jawapan perbezaan tu untuk jawapan yang kenapa kita nak jadi kesatuan tu. Kan YB kan? Untuk perbezaan tu ialah untuk perbezaan lah. Maksudnya perbezaan MPP dan KMUM tu saya sebutkan dari segi shared governance tu. Tapi untuk kenapa nak kena reform, pada saya lah yang saya nampak, yang saya amati, tapi mungkin ada kekurangan lah dari segi pemerhatian saya. Yang saya nampak kenapa nak MPP berbanding kesatuan, sebab kita tengok kepada sejarah lama, iaitu kesatuan mahasiswa tu sendiri dengan kita punya identiti dengan sistem kesatuan pada waktu ketika dulu. So kita nak bawa balik sejarah lama untuk dipakai pada keadaan sekarang ni. Yang mana kalau kita tengok memang kesatuan mahasiswa pada ketika itu sampai boleh menubuhkan satu, orang kata, kerajaan mahasiswa. Waktu tu kita memang autonomi, yang mana tak terikat dengan AUKU, kita boleh ada aset sendiri sebagainya. So kita nak kembalikan kegemilangan kesatuan mahasiswa pada ketika dulu, pada satu ketika dahulu lah. So sebab tu usaha-usaha untuk reform, untuk kita nak tambah baik, untuk kita nak kembalikan lah pada zaman dulu punya. Itu sekadar pemerhatian saya lah daripada bahan bacaan sedikit. Tak banyak baca pun. Jelas kan Nas? Jelas, terima kasih. Alright, sama. Bismillah, boleh last satu soalan? InsyaAllah. Silakan. Okay, terima kasih. Tadi saudari Afiqah ada mention pasal shared governance. Kalau kita berbincang tentang shared governance, boleh saya tahu sejauh mana yang digambarkan oleh penulis tentang shared governance? Apakah sekadar KM tersebut melibatkan diri dalam meeting pentadbiran dan memberi pendapat and so on, ataupun juga diberi kuasa veto ataupun juga diberi tugas-tugas tertentu dalam pentadbiran kampus itu tersendiri? Okeylah, mungkin terima kasih Zaini untuk soalan tu. Kalau berkenaan dengan shared governance tak diterangkan secara detail lah dalam buku ni. Tapi kalau kita nampak peranan kesatuan mahasiswa tu dia lebih daripada kita mahukan duduk semeja dalam perbincangan maupun
ialah duduk semeja bincang dengan pentadbiran. Bukan itu sajalah. Tapi kalau kita tengok kepada aspirasi kesatuan mahasiswa itu sendiri, ialah kita nakkan hak mahasiswa dan juga yang kedua kuasa mahasiswa. Jadi kalau hak mahasiswa, sekejap, saya boleh share sikit kejap. Jadi hak mahasiswa dengan kuasa mahasiswa tu yang boleh lahirkan satu kerajaan mahasiswa. Jadi kerajaan mahasiswa ini so kerajaan mahasiswa adalah mana mahasiswa tu boleh mentadbir pengurusan di universiti. Contohnya kalau misalnya tentang hak mahasiswa tu apa yang diperlukan ialah contohnya seperti saya sebutkan yang berkenaan dengan AUKU lah, AUKU yang mengekang hak mahasiswa tu sendiri yang melibatkan ini yang selalu dibincangkan lah berkenaan dengan akaun persatuan yang saya sebutkan. So benda tu memang antara perbincangan yang selalu dihangatkan lah, dan juga apa lagi berkenaan dengan pergerakan kita untuk pergerakan kesatuan mahasiswa tu sendiri untuk lebih secara di peringkat nasional. Maksudnya bukan hanya sekadar kita di peringkat kampus lah, itu yang kita mahukan. Dan juga kuasa mahasiswa tu sendiri ialah apa yang bermaksud apa-apa keputusan itu daripada keputusan universiti itu sendiri, kita pun ada kuasa untuk menentukan penjalanan yang dibuat oleh universiti. So perkara-perkara tersebutlah sebenarnya yang menjadi aspirasi kepada kesatuan mahasiswa itu sendiri, dan bukan hanya sekadar itulah yang duduk semeja tu mungkin antara langkah-langkah yang kita boleh buat, tapi kita mahukan hak mahasiswa dan kuasa mahasiswa itu sendiri sehingga kita boleh mentadbir universiti. Sebab itulah kita, macam saya sebutkan juga, kita memang nak kembalikan sejarah yang dulu. Kalau kita tengokkan mahasiswa boleh buat sendiri. Maksudnya mahasiswa waktu tu tak perlu nak bergantung kepada pihak pentadbiran. Kita boleh buat sendiri dan kita boleh uruskan kita punya rakan-rakan mahasiswa tu sendiri. Okey. Jelas ke ini? Baik, faham insyaAllah. So kira macam ibaratkan macam tadi yang ada saudari Afrika mention tentang mahasiswa sebagai TNC tu, macam ibarat kata begitulah, kiranya macam mungkin yang paling tertinggi, gambaran tertinggi penulis ni ialah penulis itu sendiri yang mentadbir keseluruhan sistem kampus itu. Kalau macam kita pun di UM, contohnya seperti di Dewan Senat. Di Dewan Senat tu biasa maksudnya TNC, orang-orang tertinggi lah, pegawai-pegawai tertinggi dalam universiti. Tapi kalau ikutkan kita di Kesatuan Mahasiswa biasa YDP lah, YDP KMM pun dah boleh untuk berada dalam Dewan Senat. So maksudnya kalau antara mesyuarat tertinggi ataupun dalam Dewan Senat tu mahasiswa boleh terlibat sekali lah. Kalau ikutkan sebenarnya di Dewan Senat tu tak boleh. Jadi itu antara amalan yang orang kata mahasiswa pun berhak tahu perjalanan di universiti. So antaranya di Dewan Senat di Universiti Malaya. So tu antara amalannya. Faham insyaAllah. Terima kasih. Alright. Okay, baik. Jadinya ada daripada para hadirin untuk ajukan soalan kepada panel. Mungkin dalam hitungan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, baik, insyaAllah. Alhamdulillah sudah selesai untuk sesi resensi buku daripada saudari Afiqah binti Razli. Jadinya terima kasih saya ucapkan kepada semua yang hadir pada malam ini. Saya wakil daripada pihak penganjur ingin memohon maaf andai terdapat kesilapan dalam mengendalikan majlis pada malam ini. Jadinya insyaAllah kita akan berpindah kepada sesi fotografi. Mohon pada para hadirin semua untuk bersedia untuk sesi fotografi kita selepas ini. Oh, Malalang tu boleh saya cakap sikit MC? Apa tu nama dia, nak minta maaf lah kalau ada kekurangan dari segi semua pembentangan lah ataupun apa-apa maklumat yang saya kongsi ke sebagainya.
Kalau ada situs salah silap, minta maaf dulu. Tapi saya cadangkan untuk anda terus melakukan pembacaan lah. Dan kalau ada saya silap tu boleh perbetulkan. Maksudnya kemungkinan banyak-banyak kemungkinan lah apa yang saya share tadi tu ada yang salah. Sebab kita pun untuk saya sendirilah, kita pun baru berada di KMUM dan kita baru nak memahami sistem di dalam KMUM dan pihak pentadbiran sendiri. So kalau saya sebutkan sekali lagi, kalau ada salah boleh betulkan saya. Macam tu. Okay. Terima kasih. Okay, Alhamdulillah. Jadi baik, saya akan berikan masa dalam 10 saat kepada para hadirin semua untuk bersiap sedialah membuka kamera untuk kita tangkap gambar sama-sama. Okay, baik, kita mulakan sesi fotografi kita. Saya akan kira. Mana yang lain? Boleh dipersilakan siapa yang nak buka. Jom sama-sama kita tangkap gambar untuk raikan majlis kita pada malam ini. InsyaAllah. Nas kat mana tu, Nas? Luar rumah. Luar rumah. Rumah mentua. Okay, baik, kita mulakan sesi fotografi kita. 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2. MC tersekat ke atau saya yang tersekat? Alright, sama-sama semua. Terima kasih join. Terima kasih semua. MC tersekat. Okay. Okay, boleh left. Okay.